واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada Ramadan yang kedua. Pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 196 bagaimana Allah membawakan kalau pada ayat 183, ayat 184, 185 berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Selepas Ramadan, selepas kita habis Ramadan nanti, maka sudah tentunya tidak lama selepas itu adalah rukun Islam yang kelima yang berkaitan dengan Al-Hajj, dan inilah kandungan yang kita sama-sama ingin belajar bersama pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas. Sahur apa tadi? Sahur nak kena ingat betul-betul ni Ustaz ni ya. Kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang terlupa. Dan pada yang hadir pada hari ini kita ucapkan selamat bersahur, selamat berpuasa ya kepada semua pada Ramadan yang kedua ini. Moga-moga Allah terima. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, teruskan berkongsi dengan rakan-rakan, maklumkan tentang My Quran Time yang sudah pun muncul di Astro Oasis di TV9 dan di TV Al-Hijrah ya, yang kita doakan terus dapat kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah kandungan satu ayat yang kita akan baca pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-196, pensyariatan haji dan umrah serta hukum yang terkait dengan dua perkara ini. Jadi mari sama-sama kita mendalami apakah yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala tentang syariat haji dan umrah sebagai satu semangat kepada kita untuk menunaikan haji umrah, ataupun yang sudah, kita berdoa agar kita sudah pun mencapai kepada apa yang diinginkan oleh kalam Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabb. Baik. Apa khabar yang dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, salam 2 Ramadan. Moga-moga bertambah semangat. Tapi biasanya macam tu Safas Ya. Malam tadi contohnya atau malam semalam. Kata penuh atau parking. Tak muat Di tarawih. Tarawih. Jadi kita harapkan momentum itu Safas Istiqamah. Seperti kumpulan istiqamah. Seperti yang kumpulan ada pada hari istiqamah ini. Ya, sehingga ke malam yang terakhir. Jangan 10 yang akhir longgar. Moga-moga insya-Allah kita dapat bina kekuatan di siang hari dengan kita banyak baca Al-Quran, dan juga antaranya kita bersama dengan My Quran Time dapat bina kekuatan kita untuk momentum sepanjang Ramadan ini, insya-Allah taala. Jadi kita nak baca ayat 196. Juga kita nak ucapkan lagi selamat datang kehadiran daripada kumpulan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, daerah Muallim, Perak, betul? Perak. Terkoma, Masya Allah. Alhamdulillah Safas Ya. dapat juga bersama di 2 Ramadan bersama ibu-ibu ayah-ayah yang hadir. Tak lupa pada para penonton, kita nak baca sama-sama ayat 196. Panjang Safas ayat ni. Dari awal sehingga akhir ke? Awal sampai akhir permulaan ini. Mari kita baca ayat 196 halaman 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita cuba dengan bacaan murattal ras. Kita cuba dengan murattal ras insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-196 berkaitan dengan kewajipan haji, Ustaz ya. Kewajipan haji, dan sudah pun kita bertemu dengan perkataan haj ini pada ayat yang ke-189 bila sahabat bertanya yasalunaka anil ahillah ya, ada orang yang bertanya tentang hilal, tentang bulan purnama ataupun bulan sabit. Maka Allah memberitahu pada ayat 107 ataupun 189 itu peranan hilal itu, bulan itu satu mawaqitu linnas, iaitu ia menjadi kalender kepada manusia secara keseluruhan. Tetapi yang diberi fokus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat yang berada di Madinah adalah al-hajj, iaitu puncak kepada rukun Islam kita, Ustaz ya. Yang kelima, walaupun mereka tidak mampu untuk pergi ke Mekah menunaikan haji, tetapi rupa-rupanya itu adalah benih yang ditanamkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekitar awal hijrah itu, bahawa satu masa nanti kamu akan menunaikan haji di sekitar Kaabah yang akan dibersihkan daripada berhala-berhala, Ustaz ya. Jadi itu proses ataupun benih yang ditanamkan, dan itu jugalah yang kita akan dapati dalam hidup kita bila kita melihat kepada Al-Quran, bila kita tahu hilal penting untuk Ramadan, Ustaz ya. Hilal ataupun kita tengok anak bulan, oh nak masuk Ramadan. Tetapi lebih daripada itu ialah apa? Bila kita tengok lagi anak bulan itu bukan sekadar pada bulan Ramadan, ya, bukan sekadar tengok bulan pada bulan Ramadan, kita akan tengok lagi kerana bulan itu ada kaitan dengan bulan haji. Jadi bagi tuan-tuan yang belum lagi menunaikan haji, ahli keluarga kita yang belum menunaikan haji, kita bawakan tengok bulan, kan. Selagi ada bulan, kita mesti ada perjuangan untuk apa? Haj. Ya, itu cara melihat yang kita nampak apabila kita membaca ayat 189. Maka pada ayat 196 ini dibawakan peraturan-peraturan haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain dah buat haji, saya pun kena buat haji lah. Bukan begitu. Nak panggil haji kata. Nak dipanggil, letak ada. Pasal tak ada depan tu gelaran apa-apa. Jadi saya nak tambah HJ ataupun HGH tu. Maka kita kena kumpul lah duit ni kan, 20,000 ke apa ke untuk saya menunaikan haji. Itu bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebenarnya bagi tuan haji, puan hajah yang belum yang sudah pergi haji, kalau orang tak panggil haji tu kira okeylah tu, kan, kalau niatnya kerana Allah. Tapi kalau pak haji, kan, bukan kerana Allah, tak panggil letak haji Allah tu,
Oi, marah Ustaz. Kata ini saya kumpul duit kan. Jadi di sini peranan apabila Allah meletakkan wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, wa atimmu ini maksudnya ialah sila sempurnakan. Bila kita sudah berniat untuk umrah ataupun haji, jangan patah balik Ustaz. Ada yang kata saya ni rasa macam tak sedap badan lah. Jadi saya rasa tak jadilah pergi haji contohnya. Ataupun dah daftar, dah masuk kapal terbang dah. Dah pakai ihram. Allah. Kan? Kemudian rasa macam tak sedap badan apa sebagainya, ataupun rasa macam rasanya saya nak cancel lah, next time lah. Allah nyatakan wa atimmu, jangan patah balik, ya, jangan patah balik. Kerana apa? Kerana haji dan umrah ini adalah satu anugerah, satu jemputan dan satu fardu yang besar Ustaz, ya, yang dipandang tinggi oleh Allah SWT. Nanti kita akan tengok di hujung sekali ayat 196 ini betapa Allah nyatakan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Mengapa Allah bawakan perkataan itu? Dahsyat sangat siksa daripada Allah pada siapa yang tak ikut peraturan haji. Kerana haji ini bukannya permainan Ustaz, ya, bukan main-main pergi umrah ni alah ini macam melancong pergi ke London tak jadi kita duduk kat bilik, bukan. Ia adalah satu fardu, satu tanda aras perjuangan bagi seorang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali, kita berehat kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي صدق الله العظيم. Kembali
kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami satu ayat daripada ayat 196, bagaimana Allah memberikan semangat dan juga panduan berkaitan dengan rukun Islam kita yang kelima. Kalau kita sekarang ini di bulan Ramadan, rukun Islam ketiga Ustaz ya. Dalam bulan Ramadan ini kita ada solat, kita ada Quran, kita ada doa, ada peraturannya. Maka sama juga apabila kita pergi menunaikan ibadah umrah ataupun haji, ada Quran, ada solat, ada doa dan ada peraturan. Dan salah satu peraturan yang diberikan highlight penekanan di dalam ayat ini ialah fa in uhsirtum, jika kamu dikepung. Ustaz ya. Ini bahagian pertama. Ada 3 perkara penting dalam ayat ini. Yang pertama, jika kamu dikepung famastaisara minal hadi, iaitu hendaklah disembelih ya, iaitu al-hadi itu maksudnya haiwan sembelihan Ustaz ya, hadi. Dan mengapa kena sembelih? Itu adalah sebagai dam ya, sebagai satu tanda bahawa kita terelak daripada tidak dapat menunaikan haji ya. Jadi nak menunjukkan betapa seriusnya nak menunaikan haji dan umrah ini kalau terkepung ya, sebagaimana dalam peristiwa Hudaibiyah Ustaz ya, bila Nabi sampai ke Hudaibiyah, daripada Madinah ke Hudaibiyah lebih kurang 400 km tersebut, dah serius dah nak menunaikan haji, tetapi disekat oleh orang musyrik. Pada waktu itu tidak berperang kerana berada pada bulan haram. Maka mereka kena patah balik, mereka kena sembelih binatang korban ya. Ini adalah peraturannya ya. Dan wala tuhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah, iaitu janganlah kamu mencukur kepala sampailah al-hadi itu sampai kepada tempatnya. Maksudnya confirm disembelih dan akhirnya sampai kepada orang yang sepatutnya, barulah boleh mencukur. Mencukur ini sebagai tanda keluar daripada segala pantang larang dalam haji dan umrah. Istilahnya tahallul ya. Baik. Jadi ini peraturan yang mungkin bagi sesetengah orang yang tak pergi haji, tak pergi umrah tak berapa faham Ustaz ya. Tetapi kita boleh belajar dulu pun. Saya baca ayat ini, bila tak pergi umrah haji tu nampak macam apa maksud? Cukur kan, cukur dengan potong rambut 3 helai cukupkah ya? Sebenarnya ada je kawan saya yang pergi umrah haji, dia kata dia tak nak cukur. Dia nak 3 helai saja. Pasal rambutnya mungkin cantik, dia tak nak korbankan. Okey, tetapi ada banyak pahala di sebalik mencukurkan rambut tersebut. Baik. Dan seterusnya Allah menyatakan dalam ayat ini, faman kana minkum maridan aw bihi adha ya, kalau ada yang sakit ataupun ada sakit biasa ataupun memang ada penyakit mirasihi pada kepalanya, maka dia kena bayar fidyah Ustaz ya. Fidyah ya, min siyam, daripada puasa ataupun sadaqatin au nusuk, iaitu bersedekah ataupun dia mengenakan dam ya. Jadi ini adalah satu lagi. Kalau dulu saya belajar tentang haji umrah ni kata apa salah, salah sikitnya kena dam kan, sikit-sikitnya dam. Tetapi nanti kita tengok bila kita buat umrah haji pun, kalau kita buat umrah dahulu tamattu' tu istilahnya tuan-tuan ya, nanti kita belajar sedikit, pun kena dam. Betul. Kan. Dah siap-siap dah kena bayar 500-600 ringgit. Mengapa jadi begitu? Tetapi sebenarnya nak menceritakan bahawa disiplin di dalam haji dan umrah ini amat tinggi ya. Disiplinnya amat tinggi kerana apa? Kerana ia melambangkan seorang Islam, seorang yang beragama Islam perlu mempunyai disiplin yang tinggi Ustaz ya. Ibadah ni bukan main sambil lewa je ya. Kalau rasanya macam solat, kalau tak khusyuk pun masih lagi solat. Betul. Tetapi dalam haji ini, dalam umrah ini, dia ada peraturan-peraturan ya. Contohnya kalau katakan seorang wanita tidak boleh menunaikan haji disebabkan tidak boleh solat, contohnya kena bayar juga. Betul. Kan. Kalau katakan dia cancel perjalanan dia untuk ke umrah. Baik. Jadi dalam ayat ini penuh dengan hukum fiqh ya. Bukanlah sekadar kita bincang begini terus ambil hukum. Itu perkara yang perlu diberi perhatian. Tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, kalau nak pergi umrah dan haj, jangan tengok ayat 196 itu sahaja yang nak didengar. Saya dah pergi umrah, kena merujuk kepada ustaz-ustaz pakar dalam fiqh. Ya, yang kita tadabbur sekarang ini kerana sebahagian daripada perjalanan My Quran Time nak menceritakan apa? Nak menceritakan bahawa dalam Islam amalan-amalannya penuh dengan disiplin. Ya, penuh dengan disiplin, dan kita kena faham bahawa apa yang diturunkan ini adalah lebih awal Ustaz ya. Betul. Umat Islam belum lagi tunaikan haji, telah pun diberikan ilmu, kerana ilmu itu yang amat berharga bila sampai ke umrah ataupun haj. Kalau tak ada ilmu, kesannya Ustaz mungkin ada pengalaman pergi haj, pergi umrah, macam mana kepentingan ilmu yang kita sedang tadabbur sekarang. Setuju sangat Ustaz Fas. Apa yang kita belajar pada hari ini kena sempurnakan disiplin. Sebab ada yang pergi Ustaz Fas, dia pergi
sampai dekat hotel, masuk hotel dulu, dia kata dia tengok ramai sangatlah tengah tawaf. Kita sa'i dululah. Sa'i dulu. Berlaku Berlaku kan? Ustaz Fas. Sekarang ni ada berlaku. Pergi sa'i dulu. Lepas tu balik hotel relax. Okey, jom dah clear pergi tawaf. Mana? Betul. Mana ada orang buat kerja umrah, kerja haji buat sa'i dulu kan? Terutama yang buat DIY. DIY tu dia cuba kadang-kadang dia dah pakai ihram, dia tak nak niat dekat miqat di atas kapal terbang kan. Dia pergi masuk hotel dulu dan kemudian dia rasa niat kat hotel je kan. Jadi rupa-rupanya ini kepentingan ilmu saja. Dalam Islam mengapa Quran ini ada, kerana di sebaliknya ada ilmu. Dan walaupun ada yang kata saya ni orang kampung kan, bukannya faham sangat. Kita ada ustaz-ustaz, kita ada kawan-kawan yang pernah menunaikan ibadah umrah dan haji, sila tanya. Tak boleh dah malu. Kalau rasanya selama ni saya memang malu dekat kelas. Dulu cikgu kata kamu ni tak pandai. Dalam Islam semua orang pandai. Kerana apa? Kerana Allah sudah pun memberi kita akal, maka insya-Allah kita boleh mendalami ilmunya. Baik. Jadi, apakah lagi yang Allah nyatakan dalam ayat ini? Iaitu fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara minal hadi. Ini yang seterusnya, iaitu jika aman kamu hendaklah tamatta'a bil umrati ila al hajj, iaitu kamu bolehlah mendahulukan tamattu' ni, tamatta'a ini daripada mata'a maksudnya bersenang lenang. Apa maksud bersenang lenang? Kerana haji ada 3 jenis ada yang tamattu', ada yang qiran, ada yang ifrad. Dia kalau kawan saya buat ifrad ustaz tuan-tuan sekalian kalau buat ifrad itu mencabar. Apa maksud ifrad itu? Dia niat ihram mungkin 5 hari sebelum pergi haji tersebut, sebelum pergi Arafah kan. Arafah itu pada berapa ustaz? 8 9 kan. Okey. Baik. Jadi sebelum itu dia dah niat pakai ihram. Masya-Allah. Pakai ihram. Katakan 5 hari pakai ihram. Betul. Tidur pakai ihram, kan. Makan pakai ihram, pergi tandas pakai ihram, Apa lagi? Naik kapal terbang pakai ihram, jalan-jalan pakai ihram, pergi Masjidil Haram pakai ihram, itu kalau ifrad. Pasal apa? Dia tidak boleh tanggalkan ihramnya, pasal haji dan umrahnya itu bergabung. Tetapi Allah memberikan keringanan. Pasal sebelum daripada fardu haji ini dimaklumkan bahawa umrah dengan haji ni berbeza Ustaz. Umrah pada bulan Rejab dan haji pada bulan Zulhijjah ini kan. Jadi kesannya apa? Tak boleh digabungkan. Tak boleh digabungkan. Dan bila tak boleh digabungkan juga, bayangkanlah kalau dia pakai ihram daripada sebulan 2 bulan yang lepas. Dan itu sebabnya mengapa kita kena tahu ilmu, niatnya itu once bila kita dah niat sahaja, maka bersedialah kita bersama ihram. Terutama lelaki lah. Yang perempuan walaupun tak pakai putih, okey sikit tapi masih lagi tidak boleh berinteraksi dengan pasangan, tidak boleh pakai wangi-wangian dan beberapa panduan yang perlu kita belajar daripada ustaz-ustaz yang pakar pada bahagian ini. Jadi keringanan yang Allah berikan ialah apa? Dalam haji, dalam ayat ini, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, iaitu umrah boleh buat pakai ihram, buat umrah, lepas tu boleh pakai baju biasa. Pakai baju biasa, boleh pergi shopping dulu, boleh berjalan dulu, pergi melawat. Kemudian masa haji masuk balik pakai ihram. Tapi apa kesannya? Kesannya famastaysara minal hadi, iaitu dia kena korban, kena dam maksudnya. Dan ulama menyatakan ini adalah dam asyukur, dam kesyukuran. Pasal apa? Allah bagi keringanan. Cuba tuan-tuan bayangkanlah Pak Haji, tuan-tuan dekat sini ataupun yang di rumah, 5 hari pakai ihram, pakai putih tu. Tak boleh pakai yang lain. Pakai ihram tersebut, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh dengan bersama dengan isteri apa sebagainya. 5 hari. 1 hari 5 jam pun pakai Ustaz ya Allah kan. Tapi itu adalah satu kehambaan kehambaan. Ada setengah yang buat begitu. Maka kalau ambil tamattu' kena sembelih kalau di tabung haji itu dia dah siap-siap dah bagi duit untuk dia uruskan kepada al-hadi, iaitu menyembelih seekor kambing tersebut. Jadi ini adalah pelajaran besar bagaimana disiplin yang dibina membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu wala tahliqu ru'usakum. Halaqa itu maksudnya mencukur. 2 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fath. Dan ini adalah salah satulah, biasa orang balik haji, balik umrah botak kan. Kerana ini adalah salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahallul, untuk menghalalkan. Kalau tadi pakai ihram tidak boleh berwangi dan sebagainya, kali ini sudah pun boleh mengenakan pakaian yang berjahit sebagai satu penyerahan diri, disiplin umat Islam kepada
kepada Allah SWT. Bulan puasa boleh makan kuih tiaw tapi dia tak boleh makan waktu siang. Ya, kerana menyerah diri pada Allah. Ketika umrah dan haji makan boleh ya, tetapi ada perkara lain pula. Pakaian selama ni cantik-cantik kita beli pun tak boleh pakai dalam masa beberapa jam sebagai tanda disiplin penyerahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kembali selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, Baik. malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Okey. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Pendek je lah ya. Sebab takut nanti tiba-tiba Ramadan. Yang tu bahaya. Tiba-tiba Ramadan dah kata. Kerana tak buat puasa persediaan, tak ambil ya. ganti lagi. Kan? Niat tak ingat. Sahur pun tak prepare dan sebagainya. Jadi tiba-tiba Ramadan bahaya. Ya. Ramadan tiba tak apa. Masya-Allah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur dalam Ramadan ini Ustaz ya. Kita yang tuan-tuan berada di studio, yang berada di rumah memang dah buat persediaan kan. Betul. Bukan tiba-tiba Ramadan ya. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak baca hari ini. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita nak berkongsi pengajian tajwid kita, iaitulah kita nak melihat tentang menyempurnakan dengung-dengung. Ada dengung-dengung yang perlu kita beri perhatian, iaitu antaranya pada permulaan ayat, iaitu ashhurun al-hajju ashhurum iaitulah kita nak melihat, kita nak menjelaskan huruf yang bersabdu sebenarnya. Ada yang terlibat dengan dengung, ada yang tak terlibat dengan dengung, dia hanya sabdu, iaitulah pada permulaan wa atimmu wa atimmu al-hajja lillah. Kan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajj
والعمرة لله. Silakan 1, 2, 3. Wah, Masya Allah, bagus ikut dengan taranum, bagus. Melawan nampak. Bagus. Baguslah. Sekali lagi. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah, itu bermaksud sahur yang cukup. InsyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kita hati-hati. Yang pertama, wa atimmu. Mim yang bersabdu, wajibal gunnah, 2 harakat. Jangan laju. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in ursitum famas. Nak kejar khatam, bahaya. So kena hati-hati. Wa atimmu, 2 harakat. Wa atimmu, kan? Walaupun kita baca dengan laju, tapi kita kena beri juga hak dia, dengung dia tu. Jangan kita tinggalkan. 1. Sekali lagi. Wa atimmu. Okey, kemudian kalimah yang kedua, sabdu yang kita nak jaga iaitulah al-hajja. Al-hajja. Wa atimmul hajja. Bagus. Dan kalimah yang ketiga, lillah, kan? Lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sabdu-sabdu tu kita jaga. Kadang-kadang kita nak tercepat, kita tertinggal. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kan? Macam biasa je. Tak, bukan. Bukan. Baik, itu yang pertama. Sabdu yang perlu kita beri perhatian ataupun tasydid. Yang kedua iaitulah pada kalimah fa'in uhsirtum. Fa'in uhsirtum. Yang pertama kita nak jaga atas huruf nun tu. Semalam kita belajar atas huruf nun tak ada tanda. Hari ini kita belajar pula atas huruf nun ada tanda. Tanda kecil tu macam huruf C tu kecil je kan. Tanda sukun tu kan, tanda mati tu. Jadi kalau atas nun ada tanda, maka dia beri panduan pada kita tak dengung. Nama dia? Izhar hakiki. Campur ikhfa hakiki. Izhar halqi. Bagus, alhamdulillah. Jadi dengung ke tak dengung? Tak boleh dengung. Jelaskan bacaan kita. Fa'in'u. Cuba. Fa'in'u. Fa'in'u. Jadi ada yang baca tu ditahan. Fa'in uhsirtum. Baca. Kan ditekan lepas tu tum. Marah kat situ kan. Jangan lagi pegang kat situ. Jelaskan bacaan kita. Fa'in uhsirtum. 1, 2, 3. Okey dah. Lepas tu kalimah uhsirtum tu payah sikit tu. Ada ha satu nak jelaskan. Lepas tu tembus sad. Sir. Nak tebalkan sad, nak tipiskan ra. Payah. Sir. Nak tebalkan sad, kan? Nak tipiskan ra. Kalau tak hati-hati ra dia boleh tebal. Uhsir. Tengok. Uhsir. Nak tipiskan ra tapi tak tipiskan sad. Allah, kalau tak jadi sin. Fa'in uhsir. Jadi sin pula. Tengok Al-Quran. Maksudnya kalau kita tak talaki, kita tak semak bacaan dengan guru, bahaya, boleh berubah kalimah. Sekali lagi. Fa'in uhsirtum. Cuba. Fa'in uhsirtum. Uhsirtum. Bagus. Jadi maksudnya kita belajar hari ini ada satu wajib al-gunnah wa atimmu, kemudian sabdu al-hajja lillah dan juga izhar halqi pada fa'in uhsirtum. Baik, mari kita cuba hafal pula.
permulaan ayat 196. Ada 1, 2, 3, 4. 4 kalimah yang permulaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. 1, 2, 3. Oh, senang yang ni. Ada haji, ada umrah. Lillah. Wa atimmu. Cuba sebut. Wa atimmu. Haji, umrah. Lillah. Tapi tak boleh baca macam tu lah. Sahabat. Allahu Akbar. Amin. Wa atimmu. Haji, umrah. Lillah. Macam tu. Kan, cuma nak bagi tahu senang. Kita dah kalimah tu. Contoh. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. 1, 2, 3. Oh, senang ni. Cuba tengok depan ni. 1, 2, 3. Oh, subhanallah. Kumpulan A cuba. Kumpulan A sebelah sini. 1, 2, 3. Masya Allah. Mantap boleh pergi haji umrah ni insya-Allah. Boleh pergi haji lagi. Kumpulan B pula. Kumpulan B. 1, 2, 3. Wa Kumpulan kami tak ada qori dia kata. Qari'ah je. Qari'ah aja semua tapi subhanallah. Suara pun keluar juga. Ya. Puasa. Puasa Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi kita ulang. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. 1, 2, 3. Bagus, subhanallah. Sambung sikit lagi. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi ulang. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Bagus. Dia mencabar sikit tu nak wakaf tu sebab ada huruf dal, ada huruf ya. Kalau kita sebut, kita baca minal hadi. Oh, kita bariskan pula huruf dal. Salah. Sedangkan huruf dal tu dia sukun. Jadi bunyi qalqalah dia dan juga ada ya tu kan. Sikit. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. 1, 2, 3. Wah, subhanallah. Berkerut dah nampak semua. Berkerut semua. Bersungguh tu nampaknya. Jadi, kita nak rehat dululah seketika. Lepas ini kita akan sambung kembali ayat ini. Kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana. Bertemu selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu wa yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya, siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasul ni tadi. Kalau tak silap saya, dalam riwayat Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Saidina Ali, mana Ali. Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainihi, Saidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau beludahkan pada matanya elok, dan Saidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 196, dan alhamdulillah sebentar tadi kita sudah pun menghafal Ustaz bahagian awal daripada ayat yang panjang berkaitan dengan fardu haji dan umrah ini, dan mari sama-sama kita mendengar bacaan hafazan Ustaz mungkin tadi masa rehat tadi tu dah sempat baca dah hafal sampai ke hujung kot kan, okey, tapi kita dengarkan bersama bahagian awal daripada ayat 196 bersama tuan-tuan yang di studio dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca daripada wa atimmu sehingga minal hadi insya-Allah. Saya baca dulu, lepas tu ibu-ibu ayah ikut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. 1 2 3. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي Sadaqallah alazim. Subhanallah, semangat sahabat. Alhamdulillah ya. Jadi imam dia tu. Boleh jadi ya, boleh jadi. Tapi tak boleh sampai tengah-tengah agak ya. Sambung lagi lah hafazannya. Jadi mari sama-sama kita baca yang bahagian ketiga daripada faman lam yajid fasiyam Ustaz ya. Ya betul Ustaz. Daripada ayat itu sampai ke hujung. Kali ini kalau tuan-tuan belum hafal lagi tak apa, dengarkan bacaan daripada Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Betul Ustaz Fas, kita belajar ini begitu disiplin Ustaz Fas. Disiplin. Bukan kata umrah, haji pun sama. Ada pengalaman jemaah sebelum ni Ustaz Fas, sampai dekat dah habis sa'i, dekat tempat tahallul, dia kata oh tak apa, saya nak tahallul dekat bilik. Dekat hotel. Ya. Lupa. Besok buat umrah kali kedua, masa nak bergunting dekat Marwah tu baru teringat yang semalam belum gunting. Okey. Dah balik mandi, makan, Sabun pergi shopping, pakai baju semua. Allah, kambing lah. Baru-baru ni berlaku juga. Berlaku juga. Baru berlaku juga. Allah. Ya, pasal rupanya dia dah tawaf, sa'i dan dia terus balik kan. Betul. Mungkin kali pertama kan. Jadi dia terpisah daripada mutawif. Allahu Akbar. Dah pakai baju, makan siap semua dah kan. Akhirnya kena satu ekor kambing kan. Ataupun kalau tidak ialah beri makan kepada orang miskin. Jadi dia pun terkejut. Alamak, duit saya sikit je. Allahu Akbar. Kalau nak ikutkan memang mencabar Ustaz ya, tetapi inilah disiplin apabila dah masuk satu istilahnya satu program khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan patah balik ya. Sebabnya haji dan tentera ni lebih kurang dia Ustaz. Betul Ustaz. Ya, kalau salah kena bumping ke apa ke, ini bukan kena bumping ya, bukan kena yang itulah kan, tetapi maksudnya dia kena denda dengan beberapa perkara sebagai tanda penyerahan ya. Maksudnya saya akan belajar ilmu betul-betul dan ikut disiplin betul-betul sebelum dijemput ya.
menuju kepada Allah Subhanahu wa Masya Allah, taala. semua Safas. Itu juga satu perjalanan ilmu lah Safas. Ya, betul. Jadi Alhamdulillah mujur belum sampai Malaysia. Sedar kat sana. Sedar kat sini. Baik, jadi kita nak sambung bacaan kita di bahagian yang akhir ini. InsyaAllah mungkin daripada Fa'idha Amintum Safas. Daripada mana? faman lam yajid Faman fasiyam. lam yajid. Okey, baik, kita sambung daripada baris yang ketiga daripada bawah. Kita baca sama-sama dengan bacaan murattal jaharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada bahagian akhir ayat 196 menceritakan tentang fidyah. Maksudnya fidyah ada beberapa jenis, sama ada puasa ataupun sedekah kepada orang miskin ataupun nusuk, iaitu berkorban binatang ternakan sebentar tadi. Jadi pilihan ini kita kena merujuk pada para ustaz nak menentukan, tapi kalau dalam hal tamattu' tadi itu sama ada dia berkorban seekor kambing tadi itu, ataupun kalau tidak mampu ataupun tak dapati kambing tersebut, maka hendaklah berpuasa salasatu ayyam, 3 hari ketika haj, dan kemudian balik ke Malaysia nanti ataupun ke negara masing-masing tambah lagi 7, cukup 10 tilka asyaratun kamilah 10 hari. Jadi bagi setengah orang dia kata bagi duit je lah kan, pasal nak 3 hari Ustaz 3 hari nak berpuasa di bulan di masa haji tu mencabar tu kan, dengan kena berpindah ke sana ke sini. Kalau umrah, tuan-tuan yang pernah pergi umrah mungkin daripada Malaysia pergi ke Jeddah, pergi ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah, pindahnya mungkin 3-4 kali. Tetapi kalau haji ni lepas pindah dah duduk kat hotel selesa, pindah lagi ke Arafah, kemudian pergi ke Mina, pergi ke Muzdalifah dulu, ke Mina. Jadi banyak kali pindah, itu belum lagi kalau kemah tu tak cukup pindah lagi kan, ataupun kalau dah balik ke Mekah pergi ke hotel tu kata 2 hari saja kita ada orang lain nak masuk, pindah lagi. Dan itu yang saya melihat, sebenarnya haji ini memang satu cabaran yang tersendiri, tetapi itulah kaedah bagaimana Allah mendisiplinkan kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dan ini bagi mereka yang tidak mempunyai, bukan menjadi ahli keluarga ataupun mustautin di Masjidil Haram, maka dia kena buatlah 3 campur 7 puasa tadi. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah pada Allah, ketahuilah Allah ini amat berat siksaannya. Jadi bila katakan tersilap sikit saja tadi pun dah kena 1 ekor kambing Ustaz kan. Kita jarang makan kambing kat Malaysia. Silap sikitnya seekor kambing. Dan bukan kita makan pun. Bukan kita makan pun. Tapi nak ceritanya apa? Itu kalau bab haji pun kena denda ataupun kena bayar dam lah bayar dam. Apatah lagi kalau seseorang itu membuat syirik kepada Allah, meletakkan patung-patung berhala di sekitar Kaabah, lagilah Allah marah kan. Lagi Allah murka Orang yang tengah buat baik ni, tengah buat haji, tengah buat umrah pun kalau nak pakcik tadi tu, dia pakcik daripada kampung kan, kalau nak ikutkan pendapatan dia tak banyak, pun kena bayar kan. Dia tak mampu, maka dia bayar sedekah itu kepada 6 fakir kan, kena bayar perkara tersebut. Tetapi nak ceritanya tidak ada kompromi walaupun dia kata mak saya tak tahu kena tak boleh pakai pakaian berjahit.
Tahu tak tahu macam saman lah Ustaz. Kan, pergi dekat highway tu, kalau dah bawa 150, cakap pada JPJ tahan ke polis tahan, kata, oh minta maaf lah, saya sebenarnya tak tahu kan. Awak ni negara mana ni kan? Kalau kat Malaysia 110 itu had laju, ini adalah negara ataupun sebagai orang Islam, peraturannya adalah sebagaimana di sini, tahu tak tahu, tak baca Quran ke, tak ikut kursus ke, masa kursus tertidur ke, itulah kau punya pasal. Ya, yang penting kalau nak menunaikan, terutama haji fardu Ustaz ya. Kalau kita nak lepas daripada fardu haji tersebut, maka sudah tentunya kita perlu menunaikan fidyah ataupun segala apa yang dinyatakan tadi, dan ini adalah tanda bahawa ya Allah, saya bersedia untuk diberikan uqubah ya, hukuman kalau saya tidak mengikut peraturan, dan moga-moga Allah terima ya haji umrah tuan-tuan yang sudah mengerjakannya, dan dimudahkan ilmu agar bila sampai ke umrah haji nanti kita boleh mengikut panduan Tuhan. Sama-sama kita lihat resolusi kita di akhir ini. Sama-sama kita lihat, yang pertama menjaga rukun haji dan umrah agar sempurna ibadah. Yang kedua, cakna dengan hal tahallul ya bagi jemaah haji dan umrah agar tidak dikenakan dam. Dan yang ketiga, berniat dengan ikhlas, tanda orang bertakwa, sebagaimana awal surah ataupun ayat 196. Kita bersama Ustaz Tamizi untuk Terima kasih berdoa. kepada Ustaz Faz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, di 2 Ramadan yang penuh barakah ini, ya Allah terimalah haji kami, terimalah umrah kami. Pilihlah kami ya Allah untuk terus menjadi tetamu duyufur Rahman, menunaikan ibadah umrah, menunaikan fardu haji birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita, menerima amal kita pada hari ini, pada bulan Ramadan, dan terus kita istiqamah Ustaz ya, menjaga disiplin dalam bulan puasa ini sebagaimana kita juga berdisiplin dalam mengerjakan umrah dan haji. Moga-moga itu adalah tanda bahawa kita ini benar-benar ingin menjadi hamba kepada Tuhan Rabbul Jalil. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk mendalami lagi tentang apakah adab-adab dalam menunaikan haji dalam My Quran Time, Quran, salat, infak, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين